dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu buntu, tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang sakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Apa khabar Adib? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ni kita bertemu lagi Adib dalam Duduk Podcast. Tapi malam ni kita one to one. Itulah. It's an honor to be invited Masya again. Allah. Masya Allah. Thank you so much. It's more an honor for us kerana Adib sudi terus bersama-sama dengan kami di Ungu Network dan juga bersama-sama dengan kami dengan keluarga Dar Media TV. Alhamdulillah. Kami semua dari Ungu Network dan juga Dar Media insya-Allah berusaha keras untuk membawakan, menyajikan program-program yang menarik kepada semua insya-Allah. Dan Duduk Podcast malam ini one to one adalah sebenarnya, kalau saya boleh kongsikan, adalah sebenarnya terinspirasi daripada sesi kita minggu lepas, Duduk Podcast full quorum. Maksud tu tetamu istimewanya Adib juga. Tapi pasal kita ramai dan memang program yang full quorum ni memang kita design macam tu. Tapi pasal kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kita adakan Duduk Podcast one to one. Masya Allah. So terima kasih Adib. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita nak tahu Adib, kita nak berbual lagi dengan kita nak apa orang kata kalau pembayang English dia lah, we want to pick your brain insya-Allah daripada pengalaman Adib, daripada ilmu Adib tentang apa ya, masa kita nak pilih tajuk tu Adib suka kongsikan yang Adib dulu bermula daripada bawah. Bermula dari pasar. Boleh tak Adib kongsikan sebagai permulaan detik-detik ataupun pengalaman Adib waktu permulaan dulu sebagai usahawan? Silakan Adib. Boleh insya-Allah. So semua orang bagi saya bila bermula sebagai usahawan ataupun ada any ambition dalam career masing-masing mesti ada trigger, that turning point dalam hidup kan. Saya suka nak bawa balik lah kepada masa saya form 4 semasa saya berumur 16 tahun. Saya ingat lagi satu kata-kata cikgu tuition. Sebab time tu dulu saya tak ada duit sangat. Jadi bila saya pergi tuition tu, kelakar dia saya bayar untuk bulan Januari, Februari, Mac. Lepas tu the whole year actually saya tak bayar. Tapi cikgu tuition tu dia punyalah macam tak sampai hati nak suruh saya tak datang. Dia kata tak apa, dia awak datang je. Bila-bila ada duit bayar. Jadi disebabkan rasa terhutang budi, saya pun datang je lah kan. Sebab cikgu tu pun tak adalah halau ke apa kan. Sebab dia macam tuition dekat rumah je kan untuk form 4. Dan dia kata satu keyword dia yang saya teringat sampai sekarang adalah dia kata, dia tengok kita orang semua satu kelas dan dia kata korang semua ni main-main lah. Main-main tapi jangan risau. Cikgu percaya satu hari nanti semua orang akan ada turning point dia. Dan bila you dah jumpa you punya turning point dalam hidup, insya-Allah you mula nampak jelas apa yang you nak berjaya. Dan daripada keyword tu saya teringat saya punya turning point bukan form 4 time tu form 3. Yes, form 3. Form 3 tu saya main-main lah. Memang orang kata duduk belakang, tidur dalam kelas apa semua kan. Tapi disebabkan asbab daripada mak saya sendiri, ibu tunggal, mak saya sendiri yang sangat-sangat struggle sampai kita orang terpaksa pindah rumah tengah malam, angkat perabot macam mencuri padahal nak pindah keluar sebab tak mampu nak bayar sewa rumah. Dan pada form 4 tu saya terpaksa hidup merempat sebenarnya, menumpang ke rumah kawan mak yang kita orang ambil satu bilik kecil je. Sedangkan saya dengan adik saya terpaksa berkongsi sebungkus nasi kukus tu, dan mak saya jadi orang terakhir makan sebab dia tak sampai hati. Dan saya teringat juga peristiwa tu adalah saya punya biggest turning point yang aku nak ubah nasib family. Jadi bermula daripada turning point pada saya form 4 tu, form 5 saya mula mencari apa yang aku boleh buat at least lah untuk support mak kan, untuk tak menyusahkan mak. Sebab yelah kita ni duduk sekolah,
mak bagi duit belanja RM2 kan setiap hari kan. Jadi time tu saya fikir okay, saya ni alhamdulillah diberikan rezeki Allah bagi terror jugalah matematik tambahan Jadi saya buat kelas, saya cakap, korang semua ni, sebab saya ranking dalam sekolah tentu top 10 jugalah kan, walaupun belajar, sebab saya sekolah biasa, bukan MRSM, SBP, saya sekolah dekat SMK Seri Gombak. Jadi saya cakap dengan saya, kau nak belajar admat tak aku ajar korang? Oh ya ke dik, boleh? Tapi ada syarat. Syarat dia seorang RM2 ataupun Milo Ice. Itu. Jadi bila saya stay up petang, sebab mak saya akan ambil saya belah petang, saya buat part time ajar admat dekat kantin sekolah tu. Adalah satu meja 4-5 orang kan. Jadi dengan cara macam tu dapatlah tambah extra income, dan saya pun buat business printing kecil-kecilan dalam kelas. Dan pada situ bermula macam wow, menarik juga kan buat sale ni kan. Dan saya pun jenis orang yang mungkin mewarisi mak punya style juga, which is sangat-sangat extrovert, suka bercakap, bergaul kan. Jadi habis JSPM, mulalah saya fikir okay, aku nak explore kerja semaksimum mungkin. Jadi saya ingat lagi pada bulan 12, orang lain dah habis SPM, dia main fun-fun apa semua. Saya cakap okay, cukuplah 3 hari je. SPM habis pada hari Jumaat. Hari Sabtu saya pergi ke KLCC, saya cek kerja. Hari Ahad saya dapat interview. Hari Isnin saya start jadi promoter dah. Maksudnya 3 hari lepas habis exam SPM, tak sempat nak main, saya terus kerja jadi promoter. Dari situlah bermula career saya melompat ke berbagai kerja. 3 hari di Isetan, lepas tu kawan saya tak cakap, Dip dah jom lah, buat kerja lain lah. Penat berdiri, penat jadi promoter ni kan. Cik Ruan, saya pun orang kata pelik macam mana dia orang ni betul-betul tabah berdiri kan, memang penat. Jadi dia kata jom adik kita buat benda lain lah yang orang kata boleh hilang penat lah. Lepas tu saya bekerja sebagai McDonald 3 hari juga. Dan saya tak dapat jadi cashier, saya geram sebab saya jadi lobby boy kan, angkat-angkat pinggan mangkuk semua. Cakap malas aku sambung. Jadi lepas tu barulah saya berniaga pasar malam. Pasar malam tu lah orang kata pengalaman pertama saya berniaga di UM saya buka booth. Kita jual roti tortilla twister macam KFC punya tu. Jadi daripada situ saya pun berniaga pasar malam 2-3 bulan. Dan angkat kemah, penat lah pagi-pagi pergi Giant beli ayam bahagian dada, kita uli tepung sampai mak bising. Dapur berminyak. Jadi adik-beradik semua bising. Dah lah saya tak hati masak, tiba-tiba time tu pula saya memandai-mandai memasak-masak kan sampai jual. Tapi dari situ habis saya berniaga pasar malam, bermulalah rentetan percubaan yang pelbagai-bagai. Lepas tu saya mencuburi dalam bidang sales. Saya dibantu oleh abang saya masuk ke dalam Kowe, penapis air. Saya jual penapis air. Saya ingat lagi time tu bulan 3, kira umur 18 tahun, bulan 3. Saya jual penapis air, bulan pertama, 3 minggu pertama saya tak buat sale. Jadi saya geram, macam mana ni, tak boleh nak buat sale. Budak umur 18 tahun, muka budak-budak kan. Kita nak jual penapis air Kowe harga RM2,500, RM3,000 kan mahal. Dengan sitos, sikris, kita tak faham. Jadi Alhamdulillah saya berjaya pecah telur. Dalam sale dia panggil pecah telur pada minggu yang ketiga, dan saya terus marathon berjual 4 biji unit. Petit Metro adalah penapis air Kowe tu, dan gaji pertama saya yang betul-betul pure gaji pertama habis SPM tu adalah RM2,400. Jadi bermula daripada situ saya macam wow, biasanya buat sale, sedangkan datang seminggu sekali 2 kali je kan. Mulalah saya mencuba di bidang sale, saya buat skor A MLM pula, dan daripada situ bermula rentetan. Saya mengevolusikan diri daripada penjual kepada peniaga kepada pemilik bisnes lah kan. Dia ada evolusi kan, kita akan bermula menjual dulu, lepas tu kita akan berniaga sesuatu, dan sekarang Alhamdulillah saya mengusahakan bisnes yang mana di bawah saya sendiri ada dalam sekitar 23 orang lah sekarang tim, dan kita expanding setiap bulan, pertambahan tim baru dalam sekitar 5 orang, dan insyaAllah itu yang berlaku pada saya sekarang lah, bermula daripada pasar malam. Itulah cerita Al-Kisah dia tu. Masya Allah. Saya suka Adib sebut ada satu terma tadi, turning point. Masya Allah. Itu kalau kita boleh nak compare kan. Apa Adib cakap itu masa kita meeting tu, bahasa bisnes dan bahasa Al-Quran, bahasa bisnes dan bahasa agama. Vocab kan? English, English vocab dengan Al-Quran punya vocab lah, sentral ada kan. Vocab English dan vocab Al-Quran. Kalau nak katakan vocab Al-Quran tu, turning point tu adalah tentunya hidayah, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kalau nak saya apa yang saya tersentuh lagi tentang tentang apa yang Adib kongsikan tadi adalah tentang betapa besarnya turning point seseorang tu selalunya terkait dengan
ibu atau bapa dia. Betul, dia kesusahan Orang-orang yang tu. dekat. Kesusahan tu kan. Kesusahan biasanya. Banyak-banyaklah kalau nak katakan cerita-cerita, Dia, kisah-kisah dia kalau orang-orang yang berjaya. pepatah Mak Saleh mungkin Cik Ron boleh relate kan lah dengan Islamic kan, sebab saya ni banyak sangat vocab Mak Saleh. Jadi ayat dia macam ni saya nampak. Bad times create good leader create good time create bad leader Masya create Allah. good time. Dia macam circle. Jadi di saat saya Masya tengah Allah. susah, saya menjadi orang yang terbaik. Tapi adakah di saat saya menjadi orang yang terbaik, orang yang follow saya tu jadi orang yang tak baik pula sebab dia mudah sangat. Jadi kita sentiasa kena ada challenge lah. That's why Allah tu bagi saya maha adil. Kita ada ujian Masya Allah. masing-masing dan ujian saya tu alhamdulillah Allah bagi awal kan, umur 17, 18 itu saya dah nampak ujian yang tu. Jadi bermula dari situ sikit-sikit Allah bagi permudah jalan alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Dan kepada para penonton yang sedang menonton sekarang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Waalaikumsalam Cik Hanif Zanani. Terima kasih kerana sedang menonton live. Thank you for being with us on this live session Duduk Podcast One to One. Yang malam ni kali pertama kita adakan dan pencetusnya adalah Encik Adib. Thank you Adib for last week. Kalau yang belum menonton Duduk Podcast yang yang full quorum bersama-sama dengan Ustaz Syed, Ultimate dan Wan Saleh, boleh tonton di YouTube Ungu Network ataupun di Facebook page Ungu Network, insya-Allah. Alright Adib, tadi satu sharing, personal sharing lah saya kira yang sangat menyentuh. Turning point dengan kisah pribadi Adib, masya-Allah. Dan saya ingin lompat terus kepada kita punya perbualan awal-awal kita kenal hari tu. Adib ada sebut yang usaha Adib Benia Marketing ni adalah tulang belakang kepada IKS, dan IKS tu adalah tulang belakang kepada ekonomi negara kita. Betul. So dalam tulang belakang tu kepada IKS adalah seperti Adib dan syarikat-syarikat seperti Adib. Apa yang membentuk idea tu, Adib? Apa yang membentuk yang memberi Adib idea tentang macam mana syarikat Adib menjadi tulang belakang, dan bagaimana Adib support sebagai tulang belakang tu, macam mana Adib support syarikat-syarikat IKS ni? Faham. Saya semasa saya sekolah menengah lah kan, semasa saya belajar AdMed tu, saya teringat cikgu AdMed saya sentiasa pelik dengan saya. Dia kata, Adib, awak ni patut belajar mathematical research apa benda tak, sebab dia kata awak bila tanya satu soalan tu, awak nak tahu sampai why tu kenapa. Macam tu lah, nak kata macam biasa budak lain cikgu ajar formula, dia orang pakai je kan, tapi awak nak tahu kenapa formula tu macam tu at the first place. Macam tu lah. Jadi benda tu somehow terdevelop semasa saya membesar. Jadi bila saya mencuburi bidang usahawan ni, saya antara benda yang saya paling geram adalah kenapa usahawan dekat Malaysia ni dia tak ada blueprint. Kenapa tak ada seorang pun yang memproseskan blueprint tu. Saya percaya ada sebenarnya, saya percaya ada. Bukan tak ada seorang, saya percaya ada. Cuma kenapa yang ada tu tak diwar-warkan. Jadi saya somehow kita mencari semua usahawan, saya percaya yang bermula bisnes, yang dah lama bisnes, yang dah berjaya dalam bisnes, yang dah berjaya dan rasa dah menyampah nak berjaya tu kan. Jadi everyone akan lalu fasa yang macam mana sebenarnya nak hit. Sebab yang saya suka lah, antara quote yang saya suka kenapa saya maintain dalam bisnes, walaupun saya kadang-kadang rasa give up juga, kenapa aku tak makan gaji je, kan senang kan, tak payah fikir apa semua. Tapi satu benda yang saya suka adalah keusahawanan ni is a journey to knowing yourself. Adalah satu journey yang untuk mengetahui limit diri kita sendiri. Dan kat situ saya sangat boleh relate lah, sebab sebagai seorang usahawan, kita punya sumber rezeki tu kadang-kadang dia tak ada formula. Dia bukannya 1 + 1 = 2, tapi bila kita buat sale dengan kita sebagai usahawan, kadang-kadang 1 + 1 = 1000. Kan kita tak nampak yang kita bagi manfaat kepada mak kita, adik-adik kita, wife kita ataupun pelanggan tu sendiri, macam merugi tapi untung. Jadi kat situ yang saya sendiri, saya percaya yang rezeki Allah bagi, cuma mesti ada step dan proses dia. Jadi berbalik-balik kepada macam mana saya tanya cikgu saya kat sekolah dulu, macam mana boleh ada formula ni? Macam tu jugalah saya sangat eager nak discover apakah formula kejayaan dia. Apa sebenarnya? Apakah intipati dia? Dan sekarang ni alhamdulillah saya dah nampak ada 4 proses dalam pertumbuhan syarikat,
survival phase, formulation phase, explosion phase, dan juga explosion phase, juga plateau phase. Setiap phase tu ada cabaran tertentu, leadership development, new product development, sales operation. Jadi saya mula nampak connecting the dot tu. Jadi apa yang drive saya setiap hari adalah nak discover the process. Saya nak discover dan nak sampaikan kepada lagi ramai orang, look guys, contohnya kan, kalau saya, let's say lah, sekarang saya berumur 28 tahun, let's say saya dah ada pengalaman lebih daripada 20 tahun, saya nak impian saya adalah saya nak menulis satu buku, bukan tujuan untuk jadi bestseller, tapi tak, saya nak buat satu buku yang saya nak serahkan kepada anak saya, paling-paling tidak pun, kepada generasi seterusnya. Look, ini adalah pengalaman 20 tahun, aku langgar tiang, tercedok lah, tersungkur lah, berjaya lah, riak takbur apa semua. This is the blueprint yang berlaku pada saya. Kalau ini bagus, gunakan. Sebab saya rasa nak memblueprintkan that journey tu, kalau dapatlah di blueprintkan dengan cabaran era sekarang ni, usahawan yang baru tu dia tengok saya punya blueprint lah, macam ni ke dia buat pada umur dia 25 lah, macam ni. Jadi saya sangat eager, macam mana saya nak tahu macam mana satu bisnes tu daripada day one dia kosong sale pergi kepada 1 juta yang pertama setahun, 10 juta yang pertama setahun, 100 juta until public, until IPO lah, until initial public offering, sampai pergi ke level $1 billion company, 10 billion, unicorn dan sebagainya. Jadi itu benda yang thrill bagi saya. Dan berbalik kepada soalan tadi, apa tadi yang connecting, jadi 2 soalan tadi kan dalam satu soalan tu. Apa ni, saya nampak macam mana Adib boleh idea yang usaha Adib dan syarikat Adib Benia Marketing ni sebagai tulang belakang. Macam dapat, korang dapat idea tu bagaimana you and your company can be the backbone for IKS company. Correct. Tapi betul. And then sebagai backbone tu Adib nak what do you do as the backbone for IKS ni? Adib nak bantu buat apa? Okay, apa yang saya nak bantu adalah menyebarkan formula. Itu one liner saya lah. Menyebarkan success blueprint. In terms of sales and marketing, of course ada banyak, ada leadership development, ada corporate structure, tapi paling tidak bagi saya tempoh yang paling kritikal bagi usahawan ni adalah bila dia nak hit RM1 juta yang pertama dalam bisnes dia. Itu paling crucial sebab dia akan burn out, dia tak cukup duit nak beli pampers anak dia, susu anak dia. Jadi sometimes dalam keadaan tu dia boleh jadi sesat pula. Maksudnya apa? Buat bisnes yang tak beramanah dan tak beretika semata-mata nak mengejar that 1 million tu. Jadi kalau saya boleh tunjukkan, look guys, simple je benda ni, 6 bulan pertama ini proses dia. Jadi benda tu boleh bantu ramai orang. Dan saya percaya kalau sana memang dah banyak sifu-sifu guru-guru, dan saya pun pergi kepada semua sifu-sifu guru-guru tu. Cuma saya nak nampakkan dari sudut pandang seorang usahawan yang tak bias untuk buat sale. Sebab macam ni tau, kadang banyak cikgu yang ajar kat luar sana tu, dia memang mengajar kita buat bisnes, tapi business model dia adalah mengajar orang. Jadi somehow dia tak praktikal, dia terlampau idealistik dan terlampau theoretical lah. Bagi saya benda tu tak realistik dalam usahawan. Kita ada 10,000 terakhir dalam bank account kita, apa nak kena buat? Takkan 10,000 terakhir tu kita bayar join dia punya training dia 3,000. Apa? Jadi bagi saya mentor yang terbaik adalah diri kita sendiri yang sentiasa boleh ada self awareness yang tinggi. Jadi macam mana saya nampak company saya Venia Marketing boleh contribute adalah dengan apabila mana kami membantu ramai usahawan, sama ada menjadi klien kami ataupun follow YouTube channel kami ataupun membeli kita punya guidance ataupun tengok macam mana kita buat kepada klien kami. Look, this is the how we do it. 10 million per month is not possible, it's not impossible, it's very possible. Dan saya nak sebarkan lagi, macam saya cakap dekat Tuan Irwan itu, kita punya fokus adalah jadi the benchmark of digital marketing agency dekat Malaysia. Maksudnya kita bukannya nak jadi kedai tayar yang paling besar, maksudnya dominate semua, tak. Kita percaya Malaysia perlukan 1,000 kedai tayar. Maksudnya Malaysia perlukan 1,000 syarikat macam kami ni untuk support tulang belakang negara Malaysia. Sebab saya imagine macam ni, tulang belakang negara adalah SME. Sebab apa? Kalau tulang belakang negara, SME memberikan job opportunity yang sangat besar. Kita ada company corporate contohnya macam Petronas, Gatri dan sebagainya, itu ada that big portion juga itu. Tapi secara kuantitinya SME lah yang memberi job opportunity yang paling besar. Dan macam mana SME nak grow? Dengan adanya support dari sudut marketer, digital marketer di Malaysia ataupun internet marketer kat Malaysia ni. Kalau katalah dia orang ni scammer kan, kita nak buat bisnes, kita tak kerti buat website, upah 2,000 pop kena scam, tak deliver, upah untuk run ads 3,000 pop tercedok, tak bayar lagi. Jadi susah lah macam tu. Jadi saya nampak tugas saya adalah untuk naikkan
naikkan the standard, kita nak raise the standard of digital marketing agency so that melahirkan lagi ramai talent-talent yang mana dia tengok kita orang sekarang, kita rasa macam wow, satu hari ni aku nak ada company macam dia orang. Itu yang saya nak, inspired new talented digital marketer, so that bila kita ada this akar umbi yang talented ni, dia akan contribute balik pada SME dan SME akan contribute balik pada negara in terms of job opportunity. So kami melihat daripada dia punya akar umbi dia, apa yang boleh bantu SME adalah apabila kami bantu untuk menaikkan taraf digital marketing kat Malaysia ni. Itu yang saya nampak lah. Masya Allah, sangat apa orang kata, noble. Kalau orang putih kata it's a very noble cause. Sangat apa, visi yang sangat noble lah, yang suci. InsyaAllah, moga Allah beri kekuatan kepada Adib dan seluruh keluarga Bina Marketing. Dan mungkin Allah hantarkan juga bantuan dari segi macam-macam lah. Allah, Tuhan kita Maha Kuasa. Dan insyaAllah kita nak teruskan bersama-sama dengan Adib. Kepada yang masih terus setia bersama-sama kami di Duduk Podcast 1-to-1 malam ni. Masya Allah, Hafiz Rahman. Betul, banyak cikgu-cikgu bisnes yang wujud sekarang ni, betul. Tapi insya-Allah dalam banyak-banyak cikgu tu kita ada tanggungjawab kita sendiri untuk mencari yang mana padan dengan kita, dan kita betul. ada, Allah beri kita minda, Allah beri kita hati untuk apa orang kata, menapis. Betul, so kalau saya nak relate sikit lah dengan point tadi, saya sangat setuju, terlampau banyak cikgu. Tapi saya fikir juga, adakah terlampau banyak cikgu tu tak bagus? Banyak juga, maksudnya boleh jadi terlampau banyak cikgu pun bagus juga. Semua orang nak berkongsi manfaat, berkongsi ilmu. Tapi persoalan yang saya selalu tanya pada usahawan adalah, dalam semua ilmu yang betul, sebab orang kata ilmu Adib belajar ilmu tak pernah rugi, join je, masuk je kelas, cikgu ni bayar 10,000, cikgu ni bayar 150,000, tak pernah rugi. Saya percaya, betul, saya setuju, tak pernah rugi. Tapi saya tanya balik, tapi isu dia, apakah ilmu yang tepat pada waktu yang kau perlukan tu? Takut teroverdose ilmu kan, kita belajar 10 ilmu yang apply-nya tak ada ataupun sejak satu. Jadi apa beza dengan belajar satu ilmu? That's why saya nampak usahawan sekarang dalam cabaran kita, mungkin dulu usahawan pada tahun 1980-an dia komplain apa? Kau ingat senang ke? Kita orang dulu susah nak belajar. Yes, dia kata, bukan senang nak menuntut ilmu, tapi cabaran sekarang terlampau senang nak menuntut ilmu, takut tertuntut ilmu yang kurang tepat. Tak kata salah. Kurang tepat maksudnya kita di saat tengah survival, kita tak perlu ilmu pengurusan bisnes, HR dan semua. Yang kita perlu adalah ilmu sales and marketing, tu je dulu. Tapi bila kita dah mula hit 1 million, the game is different. Jadi itu yang saya nampak lah. Kalau nak kata tadi, ilmu yang tepat pada waktu yang tepat yang kita perlukan, insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Sangat perbualan kita is getting more interesting, insyaAllah, makin menarik. Tapi insyaAllah kita nak pergi iklan sekejap, kita nak berehat sekejap. Dan kepada anda semua yang sudah menonton, terus setia, insyaAllah Duduk Podcast 1-to-1 live malam ini. Kembali selepas ini, insyaAllah. Hai, Assalamualaikum. Saya Adib Afifi daripada Bina Marketing. Saya adalah co-founder dan bersama-sama dengan saya tim 22 orang full stack marketer, dan kita ada fotografer, videografer, kita run Facebook Ads, Google Ads, kita buat website, photoshoot. Kita panggil sebagai full stack marketing agency lah, yang mana our focus is not about just buat sales and marketing. Actually kita nak build brand. So saya personally sekarang berumur 28 tahun tahun ni, masuk 2021 ni lah kan, umur 28, dah berkahwin, anak 2 orang, Alhamdulillah. Saya graduate daripada Takushoku University, Tokyo, Japan, ada scholarship MARA. Jadi saya mula berniaga ni daripada saya habis SPM lah. Sebab dulu time sekolah memang saya macam biasa, kita time sekolah kan kita ada buat baju kelas kan, ada print baju untuk 15 hari lah apa semua. Jadi saya buat, dari situ saya mula minat tentang sales, dan habis di SPM saya bekerja di Isetan. Lepas bekerja di Isetan, saya bekerja di McDonald 3 hari. Lepas bekerja di McDonald, saya buat pasar malam. Lepas saya buat pasar malam, lepas tu bermula dah orang kata perjalanan usahawan yang sebenar apabila saya jual penapis air kowe. Ya, itu dia. Sedikit sedutan daripada Duduk Podcast Full Quorum yang kita adakan. We went live last week from our Facebook page, daripada kita ke udara live dari Facebook page kami, dan insya-Allah Duduk Podcast ni
kedua-dua keluarga Ungu Network dan juga Dar Media TV yang mengusahakannya, insyaAllah. Doakan Adib, doa kepada penonton juga kami pohon untuk kami terus kuat, untuk kami terus semangat InsyaAllah. apa kata Amin. menerbitkan program-program macam ni. Okey Adib, so tadi kita punya talk chat pertama, Adib dah kongsi tentang banyak poin-poin yang menarik. Apa ni, saya suka tadi Adib sebut journey to knowing yourself. Business ni adalah journey to knowing yourself, keusahawanan, entrepreneurship. And then Adib suka discover the process. And then Adib punya cita-cita nak tulis buku, nak kongsi segala ilmu dan pengalaman yang Adib lalui. Dan juga menyebarkan formula. So semua ni dalam rangka, dalam pengetahuan yang Adib baru 28 tahun. Yang bagi saya sangat muda, Masya Allah. So jadi dalam usia yang muda ni, tahun ni kira millennial lah kan? Adib ni millennial lah kan? Saya pun tak pasti. Ya kot. Generasi TikTok ke apa ke, saya pun tak pasti. So millennial, kalau tak salah Adib millennial. Apa yang saya nak tanya ni, apa yang Adib dapat? Apa ni, ambil manfaat daripada generasi sebelum Adib. Dan macam tadi Adib sebut tadi kan, dulu orang susah nak belajar. Sekarang banyak pula sangat kelas nak di belajarnya kan. Terlampau mudah, semua nak mengajar. Terlampau mudah. So apa yang Adib dapat belajar daripada generasi sebelum dan apa yang dengan apa yang Adib lalu sekarang ni, apa yang Adib boleh kongsi dengan generasi yang akan datang tentang lebih-lebih lagi keusahawanan dan marketing ni, insyaAllah. Faham. Apa yang saya banyak belajar daripada generasi sebelum ni adalah orang-orang yang berumur lah. Saya tak tahu kenapa. Sebagai saya teringat lagi ada satu time tu saya berjumpa dengan seorang pakcik lah kan. Borak-borak pakcik, habis solat lah dekat kedai goreng pisang lah apa. Saya suka macam somehow tiba-tiba terserempak dengan seorang pakcik tu. Dia mula berborak kerana kita boleh berdiri dekat setengah jam macam tu lah berborak kan. Jadi dia kata kat saya, biasanya Adib biasanya dia kata macam tau, umur 20-an Adib, orang akan tercari-cari apa nak buat. Dia punya mood dia tercari-cari. Aku ni nak jadi apa doktor ke, engineer ke, usahawan ke, itu 20-an. Tercari-cari. Orang berumur 30-an dia kata akan terkejar-kejar. Dia dah tahu apa dia nak buat. Finally dia dah discover setelah bekerja dengan 2, 3, 4, 5 company. Now dia kata aku tak ada masa guys. Aku kena kejar. Anak ada orang, komitmen dah tinggi. Itu biasanya tema 30-an lah. Dan dia kata bila berumur 40-an pula biasanya dia akan ternanti-nanti. Bilalah aku nak berjaya, bilalah aku nak retire, something like that lah kan. Nak kata yang sebab dia dah kejar the whole 10 tahun umur 30-an, dia terfikir kawan aku dah naik Alphard, kawan aku dah pergi bercuti sekian, dia mula ada that comparing kan. So bila dia ternanti-nanti umur 40-an, umur 50-an dia akan terhenti-henti pula dah. Maksudnya dia punya energi dah terlampau rendah. Dia buat something, aku dah tua, tak tahu apa, internet semua tak tahu, macam tu lah kan. Dia akan cukup lah ni setakat ni je, tak tahu apa kan. Dia macam akan, energi dia sangat sikit. Dia buat sikit, dia stop, dia buat sikit. That's why kebanyakan orang yang ber-MLM ni biasanya ada dua jenis. MLM multi level marketing. Biasanya sama ada yang paling muda, yang tercari-cari tak tahu apa nak buat, dia buat MLM gila-gila. Ataupun orang yang tua betul, maksudnya umur 50-an, sebab dia dah tak ada masa dah. Bagi dia aku tak mau buat bisnes, aku nak cari benda yang senang. Jadi dia akan buat MLM untuk mencari shortcut, untuk terhenti-henti terus. Kalau boleh buat ni berjaya dah cukup lah. Macam tu. Jadi bila dia beritahu saya benda ni, somehow saya time tu berumur 21 tak silap saya dapat this quote kata-kata wisdom lah, orang kata kata-kata hikmah. Saya mula terfikir, betul juga kan. Kalau 20-an tercari-cari, 30-an terkejar-kejar, 40-an ternanti-nanti, 50-an terhenti-henti, apa yang aku boleh buat untuk menang dalam game ni? Santai ada lah, saya treat as a game. Dan saya mula fikir, what if aku boleh compresskan 10 tahun punya experience tu kepada 5 tahun? Maksudnya, instead of 10 tahun tercari-cari apa nak buat, saya nak cari-cari selama 5 tahun je. Saya target by the time umur saya 25, okay, aku dah tahu dah apa aku nak buat, aku nak go for it. Dan bila saya berumur antara 25 ke 30, saya nak kejar terus apa yang saya nampak that is the best. Saya tak nak pandang belakang dah. Dan bila saya berumur macam tu lah ibaratnya, saya compress so that bila by the time umur 40-an tu, saya somehow dah berjaya achieve. Bukanlah nak ada freedom of time, money apa, tapi at least dah ada fulfillment tu. Itu sebab demi manusia dalam kerugian kan, sebab kita ada 24 jam tapi kita waste 2 jam tengok Facebook, YouTube apa semua. Sedangkan ada orang yang spend 2 jam setiap hari untuk belajar, sangat-sangat beza. Jadi
alasan tu masing-masing punya alasan, everyday dia yang tak kejar dengan masa yang dia ada. Jadi itulah yang bagi saya, balik pada soalan tadi, bila kita bergaul dengan generasi terdahulu, generasi lama, dia orang dah lalui macam-macam masalah, macam-macam cabaran. Kadang-kadang kita just kena tanya, duduk dan dengar. Boleh tak macam tu? Kan? Macam program ni lah kan, basically kita menyatukan antara idea orang lama dengan orang baru. Jadi bila kita dengar, ada poin-poin penting yang dia sampaikan tu yang menyebabkan macam mana, satu nasihat yang betul boleh jimatkan masa kita 2-3 tahun. Something like that. Saya sangat percaya Masya Allah, betul. Dengan satu dua kata-kata je, cukup lah. Macam terus Allah jentikkan taufik, baru belajar itu jentikkan taufik, berikan hidayah, petunjuk kepada kita dan benda tu. Tapi kalau kita cakap orang lama ni, korang semua ni dah outdated, tak boleh juga. Sebab apa? Orang lama ada wisdom, itu yang sangat mahal. So saya banyak berborak dengan orang-orang lama ni, saya suka spend. Saya berkata, you bercakap lah, saya tak nak bercakap, saya nak dengar je apa yang dia nak sampaikan tu. Untuk orang-orang baru pula, kita bila saya berumur 28, ada yang bawah saya berumur 25, 19, apa tugas saya adalah saya kena menyampaikan pula kepada mereka. Saya kena menyampaikan apakah roadblock yang saya hadapi semasa umur saya sama macam dia orang dan apa shortcut. Sebab contoh kalau katalah saya ambil, kalau saya jumpa budak yang baru habis SPM, saya cakap dia something lah, ni mungkin salah tapi saya tak pasti, tapi ini saya punya nasihat lah. Saya cakap, kau tak sambung belajar lah. Minta maaf mungkin kontroversi. Saya cakap, kau tak sambung belajar, kau kerja dulu 2 tahun baru kau pergi belajar. Sebab apa? Ramai orang yang ingat habis SPM, bila dia habis SPM, dia dapat result SPM, dia akan menggelabah nak pergi belajar on the spot sebab tengok kawan-kawan dia pergi belajar. Tapi bagi saya, cara yang lagi shortcut adalah, what if you kerja dulu 1.5 tahun ataupun 2 tahun. Maksudnya you kerja, umur 20-an baru you belajar, dalam keadaan you betul-betul tahu apa yang you sebenarnya nak belajar. Nampak tak itu? Sebab ramai orang yang tersalah belajar. Dia ingat, dia tiba je apply pharmacist, tiba-tiba apply biologist, ambil kau spend 4 tahun, 6 tahun masa dia wasted macam tu je. Terpaksa sebab apa? Dengar cakap mak, dengar cakap ayah, dengar cakap kawan, sebab dia pun tak clear. Jadi instead of you terburu-buru, you something like that lah. So nasihat-nasihat macam tu yang saya akan cuba sampaikan based on pengalaman melihat kawan-kawan saya yang macam saya umur 28 tahun, ada yang baru grad. Bukan saya nak kata ilmu tu tak penting, cuma saya nak kata ilmu ni ada 2 jenis ilmu. Satu, ilmu buku ataupun ilmu universiti, ilmu sertifikat. Satu lagi adalah ilmu jalanan. Kita panggil book smart dengan street smart. Ada setengah orang street smart. Macam saya somehow alhamdulillah Allah bagi rezeki saya dapat dua-dua. In terms of book smart, saya melanjutkan pelajaran ke Jepun dengan degree in mechanical engineering di Takushoku University, Tokyo, Japan. In terms of street smart, saya sangat percaya ilmu jalanan ni lebih praktikal dan dia lebih real. Tapi saya tak menidakkan ilmu buku, ilmu book smart. Cuma ada setengah orang yang ada master, PhD. Benda yang saya tak boleh suka adalah, ini adalah ujian lah yang Allah duga hati mereka dengan bisikan syaitan, adalah dia sentimental dengan dia punya sertifikat. Jadi dia menolak ilmu jalanan ni. Somehow dia rasa, kau tahu apa? Aku buat research 2 tahun, bla 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 bla. Kadang saya cakap, kau masuk peti ais, kau simpan dalam tu kau punya sijil. Reality dia adalah kita dunia praktikal, dunia profit, dunia kerja, pekerjaan dan dunia reality. Jadi bagi saya itulah kaitan antara kita kena belajar dan mendengar daripada orang lama dan menyampaikan nasihat kepada orang baru. Jadi kalau culture tu berterusan, insya-Allah kita boleh develop satu community yang always remind and re-remind each other, insya-Allah. Masya-Allah, saya sangat boleh relate dengan masya-Allah. Syukur Sapuan, terima kasih sharing daripada Tuan Adib Afifi Hassan. Follow dia di Instagram @Adib Afifi Hassan dan juga syarikat dia dan keluarga Venia Marketing @Venia VENEEA.marketing. InsyaAllah kalau Encik Safuan berasa sharing Encik Adib bagus, insyaAllah kita akan cuba datangkan lagi sharing yang lebih banyak daripada beliau. Dan apa yang Adib sebut tadi, saya sangat boleh relate sebab saya pun dapat apa orang kata, kita punya tujuan tu agak orang putih kata later in life. Maksudnya I did not find out what I really wanted to do later. I mean early. Saya dah lambat baru tahu. So saya nasihat Adib untuk
untuk apa, contoh lepasan SPM untuk pergi kerja dulu tu, saya sangat-sangat setuju supaya dia boleh, saya suka cakap dengan orang, kata kita ni semua ada mission, personal mission. Jadi Betul. minta daripada awal, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tanya Allah, mission saya apa ya Allah? Saya perlu kerja apa orang kata, perlu saya career ke, perlu saya jadi usahawan ke, untuk mendapatkan dorongan yang awal supaya kita dapat apa orang kata, macam Adi cakap tadi lah, dapat taufik dan hidayah tu daripada Allah Taufik dan SWT. betul, insyaAllah. Awal kan? Awal Masya Allah. dan belum tentu dapat lambat tu salah kan. Sometimes sebab kita betul. percaya aturan Allah tu juga yang terbaik. Adakah Betul, dengan dapat lambat tu boleh menjauhkan kita daripada benda-benda yang tak bagus kan? Cuma saya nak share satu story pasal kawan saya. Bila saya berumur 26 macam tu dia orang-orang umur 26 ni nanti akan ada satu momen yang dia orang akan start, oh dia ni dah habis belajar, dia kerja apa sekarang. Jadi somehow dia akan ada dia macam comparison. Bila umur 24 tu macam apa, zaman orang baru boleh belajar lah, baru boleh graduate kan. Umur 26 tu kita akan start compare, dan surprisingly saya nak share yang ramai kawan-kawan saya yang habis SPM terus kerja, proven lagi berjaya. Ada work experience, ada ni, dan dia orang belajar juga, tapi belajar secara part time satu ahad. Kan senang sama juga. Sebab you still boleh dapat diploma dan degree secara part time. Jadi kadang saya fikir, apa masalah dia macam tu? Kan? Itulah yang terbaik. Sebab apa? Kita katakanlah imagine saya sentiasa tanya adik saya kadang, dan saya share dengan wife saya, apa beza orang yang ada work experience 4 tahun dengan orang yang ada sijil yang belajar selama 4 tahun? Mana lagi valuable di mata corporate company ataupun SME? Of course 4 tahun. Okay, kita tanya, berapa gaji yang dia boleh offer? Sebab kita kena back to reality. Ilmu juga, tapi last sekali kita kena ada income untuk menjana family, bagi duit kat mak ayah, nak hantar umrah pun memerlukan duit contohnya kan. So kalau kata 4 tahun, orang yang bekerja 4 tahun ni easily insya-Allah gaji dia 3.5 ke atas. Dia boleh dapat that kind of level. Tapi yang fresh grad ni 2,000, 1,800, 2.5. Dan susah untuk orang yang ada sijil ni kejar kalau kawan dia yang buat 4 tahun tadi tu, dia pun buat belajar secara part time. So belajar secara part time pun masa 4 tahun juga dapat sijil. Kan? Degree 4 tahun, diploma 4 tahun, degree pun something dia boleh short jadi 2 tahun ke 4 tahun macam tu. Jadi kadang saya fikir sijil ni memang perlu ada. Dia untuk mengangkata as a social status, something like that, ataupun backup last kita kan. Tapi kita tak boleh menidakkan realiti pekerjaan. Dan benda yang paling saya sayang lah kan, macam cousin saya sendiri apa semua, tersalah apply dekat UPU tu, yang dekat universiti tu, course apa, dia terletak je pharmacist. Itulah perjalanan hidup dia. Kadang-kadang perjalanan hidup kita ni ditentukan oleh 3 saat sedang kita nak submit form dekat application online tu untuk universiti tu. Terikut kawan kita, dia kata, jomlah mechanical engineering. Betul ke? Boleh kot, aku suka kot. Pop, submit. Jadi macam semudah tu je hidup kita. Bukan nak kata waste lah, tapi kita akan terikut jejak orang. Jejak orang kita ikut. Jadi itu bagi saya, itu benda yang sangat menakutkan apabila kita mengikut bayangan orang lain, sedangkan deep inside kita sendiri, kita nak do something yang lagi valuable dan impactful lah. Masya Allah. Apa ni lebih, Masya Allah, Ashraf Khamzah, terbaik sharing, Masya Allah. Terima kasih daripada kami kerana berkongsi komen tu, dan tentunya sharing tu daripada Adib. Encik Hanif Zanani, kagum, thanks for sharing. Masya Allah Adib. Alhamdulillah. Thank you. Yang Adib sebut tadi 3 saat tu. Yang saya boleh relate tu adalah betapa pentingnya kita sentiasa untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keputusan yang kita buat dalam 3 saat tu boleh membawa kita ke arah yang betul. Betul tak, Adik? Betul. Kadang kita pun tak tahu macam mana kita buat keputusan kadang. Kadang bila orang tanya, "Dik, macam mana kau berjaya hit juta macam ni? Ada tim semua." Kalau saya nak cerita balik daripada mula, saya boleh kata satu je perkataan dia. Rezeki Allah bagi. Tu je sebenarnya. Masya Allah. Tapi of course orang akan pelik. Takkanlah, yelah rezeki juga, tapi apa flow dia, yang tu saya boleh share. Tapi dia kena tahu satu perkara dulu.
Ini semua rezeki Allah. Kalau dia kata Ya. saya tak berjaya. Tapi Alhamdulillah Ya. Allah pilih kami insya-Allah kan untuk tunjukkan macam mana cara berjaya dalam keadaan yang betul lah. Dan itu pun antara benda yang macam saya betulkan balik lah niat lah. Nawaitu kan, macam itu saya berkongsi juga dengan Tuan Irwan kan. Saya sukalah sharing yang Tuan beritahu itu adalah setiap perkara yang kita buat, kita perlukan intention dan juga effort kan. Bermula daripada intention. Jadi bila saya buat bisnes, saya punya intention pada mulanya adalah just nak jadi anak yang terbaik dalam family je. Sebab anak family saya ada 5 orang. Saya anak perempuan, lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Saya anak yang keempat anak lelaki yang keempat. Jadi saya just nak prove mak Fifi boleh bagi duit banyak untuk mak setiap bulan. Fifi anak yang terbaik dalam family. Somehow saya macam just nak prove yang saya anak yang terbaik. Itu antara niat saya. Nak ubah nasib keluarga, ya juga. Tapi somehow macam nak prove yang aku terbaik dalam kalangan semua adik-beradik. Jadi kadang-kadang niat tu pun salah. Jadi bila emak nampak niat kita tu nak proof jadi anak yang terbaik, dia punya doa tu pun memang Alhamdulillah makbul. Dia doa, ya Allah mudahkan anak aku sekian-sekian. Tapi bila saya berkahwin, bila saya kurang call mak saya kurang datang rumah mak, rupanya doa mak saya minta maaf. Dia kata bila saya berterus terang mak saya call mak saya selepas 2 tahun setengah buat bisnes, mak nak tanya ni, Fifi dulu buat bisnes travel senang, 2 tahun dah hit di 3 juta sekian, kenapa bisnes kali ni tak berjaya? Sebab saya time tu lepas main Zoho, saya jam, kenapa tak berjaya? Dan terus mak saya bagi jawapan. Mak saya cakap, Fifi, mak minta maaf. Dalam doa mak, antara semua 5 orang anak ni, doa Fifi ni mak takut tak sampai. Pula dah, aduh, terus time tu air mata semua nak keluar, kenapa mak, apa salah Fifi kan? Mak saya cakap, sebab mak nampak Fifi lebihkan isteri dan takut bila berjaya lupa mak settle checkmate. Patutlah saya tak berjaya. Rupanya doa mak saya pun tak sampai. Jadi selepas benda tu saya berterus terang, mak tahu tak Fifi susah. Bukan lebihkan isteri, memang duit untuk nafkah pun cukup tak cukup dah. Cerita pada mak. Rupanya salah faham. Jadi itulah bila dalam bisnes ni kadang-kadang susah kita nak cakap kenapa berjaya tu. Bila orang tengok apa rahsia kejayaan, solat duha. Macam senangnya kalau kita semua orang solat duha berjaya, contohlah kan. Tapi mesti ada formula dia. Jadi kalau ikut formula Allah ataupun Allah punya magic, itulah susah nak jawab. Tapi kalau ikut daripada business punya flow, ada sebenarnya. Daripada survival phase, kita ada formulation phase, kita ada linear growth, explosion flow, kita ada leadership, leadership campaign. Kita ada banyak benda yang bermain dalam satu puzzle tu. Jadi tugas saya adalah nak menyampaikan versi Islamik lah. Versi yang kita orang Islam mudah ada. Sebab kita ni kekuatan kita adalah iman. Kita tahu kejayaan tu juga adalah ujian. Itu kelebihan kita juga. Kadang-kadang tak berjaya lagi bagus, silap-silap. Sebab dia akan mendekatkan diri kita pada Allah. Kadang-kadang berjaya itu lagi memudaratkan. Jadi dengan kekuatan iman kan, segala ujian yang Allah bagi, kadang-kadang saya reflect balik. Contoh COVID-19 Tuan Irwan time tu jam, betul tak? Kita pun duduk rumah tak tahu nak buat apa. Jadi saya tanya, apa sebab Allah nak tunjuk aku ni? Mesti ada sebab. Di sebalik ujian mesti ada ganjaran, mesti ada nikmat yang Allah nak bagi sebenarnya. Cuma cara kita melihat ujian tu, adakah kita memandang dari sudut pandang mata lalat, nampak sampah je semua benda, ataupun pandangan mata lebah. Mata lebah ni benda buruk, taik pun dia nampak macam madu. Jadi saya kalau pandang mata lebah macam mana dalam situasi COVID ni? Rupanya saya kena buat digital marketing team, agency untuk bantu usahawan yang tak meng-onlinekan bisnes dia. Jadi kat situlah saya divert sikit. Alhamdulillah dapat restu mak, berkat mak juga, dan sampai sekarang ni dipermudahkan jalan lah. Itu yang saya boleh kata lah. Jalan dia Alhamdulillah mudah. Masya Allah. Banyak Camak Hasan, generasi genius. Masya Allah. Alhamdulillah. Power ni. Mudah-mudahan kita bersyukur insya-Allah ada generasi genius yang ni, mungkin generasi adib lah kot. Allah jadikan generasi manusia-manusia di generasi adib ni banyak alat, tapi cabaran pun lebih banyak juga. Betul. Banyak peluang, cabaran pun banyak, dan apa yang Adib kongsikan tadi tu kalau saya boleh relate, saya boleh kembangkan lagi, banyak cerminan dia. Apa yang kita nak dalam bisnes tu kebanyakan orang tak faham, yang macam kita Adib kongsikan tadi. Nak berjaya dalam bisnes banyak terkait dengan redha ibu bapa. Redha ibu, nak betul.
nak berjaya dalam bisnes banyak terkait dengan agama. Macam Adik sebut tadi, kekuatan kita adalah iman. Oh, Masya Allah, itu apa, meremang bulu roma saya. Dua kali dah. Minggu lepas dah meremang, minggu ni meremang lagi, Masya Allah. Tanda baik bagi saya dan sekali lagi terima kasih Adib. Terima kasih kepada semua yang setia bersama-sama dengan kami di Duduk podcast malam ni, one to one. Kita adakan sesi one to one ni pasal kita rasa tak cukup dengan Duduk podcast School Quorum tu. InsyaAllah mungkin Duduk podcast one to one ni host dia akan berbeza. Mungkin minggu ni saya dengan Adib, ataupun yang lain, sesi lain mungkin Ultimate dengan tetamu yang lain. Mungkin sesi yang lain Ustaz Syed Kadir dan Wan Saleh dengan tetamu yang lain juga, insyaAllah. Jadi insyaAllah doakan Duduk Podcast, tim Ungu Network dan Dar Media terus kuat, terus semangat untuk melakukan menyajikan konten-konten yang baik. Jadi insyaAllah kita bersama-sama dengan Adib Afifi Hassan, co-founder Venia Marketing. Dan insyaAllah kita akan kembali bersama-sama dengan beliau selepas ini untuk talk set yang terakhir. Jangan ke mana-mana, okey? Dalam perjalanan mana-mana usahawan, saya percaya usahawan kat luar sana dia akan melalui beberapa proses pasar dalam entrepreneurship journey dia tu. Pertama sekali usahawan ni dia akan menjadi penjual dulu. Dia akan jual barang, dia akan start jual tisu ke, macam saya jual penapis air, dia akan jual buah pista, dia akan jadi penjual. Daripada dia buat penjual, mulalah dia akan upgrade kepada yang seterusnya, which is dia akan buat marketing. Dengan cakap, ingatlah aku asyik menjual je, why not aku buat something yang boleh multiply kan proses jualan tu kepada marketing yang lebih besar. Marketing ni dia lebih last sikit lah. And then pasal yang Assalamualaikum, saya Adib Afifi daripada Venia Marketing. Saya adalah co-founder dan bersama-sama dengan saya tim 22 orang full stack marketer, dan kita ada fotografer, videografer, kita run Facebook ads, Google ads, kita buat website, photoshoot. Kita panggil sebagai full stack marketing agency lah, yang mana our focus is not about just buat sales and marketing. Actually kita nak build brand. So saya personally sekarang berumur 28 tahun, tahun ni masuk 2021 ni lah kan, umur 28, dah berkahwin, anak 2 orang, Alhamdulillah. Saya graduate daripada Takshoku University, Tokyo, Japan, ada scholarship MARA. Jadi saya mula berniaga ni daripada saya habis SPM lah. Sebab dulu time sekolah memang saya macam biasa kita time sekolah kan kita ada buat baju kelas kan, ada print baju untuk 15 hari lah apa semua. Jadi saya buat, dari situ saya mula minat tentang sales. Dan habis di SPM saya bekerja di Isetan. Lepas bekerja di Isetan saya bekerja di McDonald 3 hari. Lepas bekerja di McDonald saya buat pasar malam. Lepas saya buat pasar malam, lepas tu bermula dah orang kata perjalanan usahawan yang sebenar apabila saya jual penapis air kowe. Alright. Alhamdulillah, kembali bersama-sama dengan saya Irwan Muhibbin dengan tetamu istimewa Encik Adib Afifi Hassan, co-founder Venia Marketing. Alright Adib, apa ni tadi kita sedutan daripada Duduk podcast yang lepas, Duduk punya quorum full, saya Ultimate, Ustaz Syed Kadir dan Wan Saleh ada minggu lepas. Kepada siapa yang nak menonton boleh tonton di YouTube Ungu Network ataupun kita punya Facebook page ni, insya-Allah. Alright. So kita dah sampai ke talk set yang terakhir. Dan Adib, apa yang kita bincangkan tadi semua, saya nak cuba dapatkan gambaran yang lebih praktikal. Contoh, baik. Sekarang ni saya ni IKS. Saya jual makanan ringan. Dan saya punya isu sekarang ni adalah marketing. Dan saya jumpa Adib dan tim Venia Marketing. Secara idealnya boleh tak Adib kongsikan macam mana saya punya journey saya, customer journey saya bersama-sama dengan Venia Marketing? Boleh. Saya akan tanya soalan pertama. Berapa target sales dan kat mana sale you start? Contoh Tuan Irwan boleh jadi customer contohlah kan, sebagai penjual kerepek lah kan. Ni contoh saya tanya, Tuan Irwan, sekarang sales start berapa dan berapa target sale bulan depan? Contoh. Sales saya start sebulan dalam start
kita insyaAllah RM300 boleh dapat. Tapi nak lepas 500 sangat susah. Sebulan tapi kalau sebulan. Sebulan. Tapi kalau nak ikutkan, kita berasa potensi kita dalam 3 hingga 4 ribu, insyaAllah boleh. Tapi start 3 to 5, I mean minimum kita 3 insyaAllah boleh. Tapi 5 pun susah nak dapat sekarang. Susah nak dapat. Okay. So dalam situasi ni, apa yang saya buat adalah, saya identify dulu dia berada di stage mana. Sebab sebagai usahawan, kita akan terpecah kepada beberapa stage dalam bisnes. Jadi bila saya dapat jawapan macam tadi, saya tahu dah, okay, RM500 sebulan ataupun 3,000, target saya pun 3,000 sebulan, dan saya tahu orang yang menjawab, memberikan jawapan tu somehow dia tak terlampau think big. Maksudnya dia just nak ada simple easy money, betul-betul micro lah, ataupun kita tak panggil micro, halus kan, betul-betul industri halus lah. Okay, jadi untuk orang yang menghadapi masalah sebab dia biasanya dia punya shilling seterusnya yang dia nak hit adalah RM15,000 sebenarnya bagi saya lah. Survival phase ni dia bermula daripada RM0 sebulan hingga RM15,000. Again, ini pendapat peribadi saya, mungkin berubah ikut masa ke, tapi untuk sekarang 2021 saya rasa kalau you punya business tak boleh hit RM15,000, you still dekat survival phase. Maksudnya survival phase ni you buat seorang-seorang lah bisnes sampai sudah. You lah peniaga, you lah delivery guy, you lah semua benda tu. Sebab apa? Kalau you tak boleh dapat RM15,000, then you susah nak ada office sendiri, nak ada team sendiri. Sebab you akan RM15,000 tu sale kita tak tahu lagi untung. Kalau kata untung 50% ambil, you baru untung RM7,500. Silap-silap. Jadi kalau dalam level Makcik Kia lah, ambil lah Makcik Kia tanya saya cakap okay, sekarang now Makcik Kia, okay, target Makcik Kia yang Makcik Kia kena hit adalah hit RM15,000. Jadi fokus Makcik Kia sebenarnya lupakan perkara tentang admin, lupakan tentang HR, lupakan tentang finance. In fact, to the level saya akan cakap, lupakan dulu tentang operation. Makcik Kia tak hit sale ni sebab apa? Kadang-kadang Makcik Kia nak hasilkan keripik yang tersedap. Itulah silap Makcik Kia. Dia ingat kadang-kadang best product akan jual. Tapi saya nampak berkali-kali bad product, good marketing. Kadang-kadang itu yang kita jual. Tapi good product with bad marketing tak terjual. Jadi saya cakap, fokus, lupakan semua benda, fokus kepada sales and marketing sahaja. Dan saya akan tanya 3 soalan yang berikutnya. Di manakah Makcik Kia mendapatkan trafik? Maksudnya Makcik Kia ada share kat Facebook ke, Instagram ke, ada buka kedai depan Speedmart ke apa ke, and then Makcik Kia akan cakap tak ada apa pun, contohnya kan, saya ni promo-promo macam tu je, kawan-kawan apa-apa, tak tahu contohlah kan. Dia kata okay, now Makcik Kia, perkara pertama Makcik Kia kena mendapatkan trafik. Apa step Makcik Kia? Adakah Makcik Kia okay nak buat Facebook page, promo-promo dekat personal branding sikit, Instagram sikit? Oh, makcik tak reti lah. Okay, kalau betul-betul tak reti, Makcik Kia kena pergi cara tradisional. Kat mana Makcik Kia boleh pacak kemah untuk buka? Oh, okay, boleh kot buka dekat area depan semana-mana Speedmart dulu. Bagi saya itu step pertama. Mendapatkan sebanyak mungkin trafik walaupun free. Free traffic ni maksudnya gunakan social media, post sendiri, personal branding, gunakan, cacak je lah kemah mana-mana. Contohnya kan, buka meja depan bank, tak ada alasan, sebenarnya tak ada alasan. Kalau you jual keripik, you boleh pergi depan bank Islam, you buka satu meja, you letak je keripik kat situ, InsyaAllah ada orang beli, betul tak? Sebenarnya almost tak ada alasan pun untuk you tak nak jual keripik tu. Dan Makcik Kia mula tu, patutlah tak ada orang beli. Tak menarik trafik pun untuk orang. Bukan nak kenal brand, tak payah cakap pasal brand tu dah jauh lagi. Cakap pasal macam mana nak orang nampak je keripik tu, contohnya kan. Okay, kemudian Makcik Kia, bila Makcik Kia buat je betul, saya percaya dia terus boleh hit sale dia insyaAllah 3,000 yang pertama. Semudah betulkan trafik sahaja. Kemudian Makcik Kia kata, tapi macam mana orang beli juga tapi tak semua beli. And then Makcik Kia akan hadapi masalah yang nombor 2, conversion. Conversion ni adalah daripada trafik yang datang kepada Makcik Kia, tengok depan bank ataupun daripada personal Facebook Makcik Kia, dia buat live ke apa ke, ikutlah Makcik Kia ni level macam mana. Dia akan kata, orang tengok banyak dah dek, tapi orang tak beli. Okay, kalau macam tu Kak Chia, Makcik Kia, tengok keripik tu, improve packaging pula. Dia dah next game. Kalau trafik dah confirm banyak, Makcik Kia buka depan CIMB Bank, dah ramai gila orang. Tapi dia pelik, kenapa ramai orang tengok dia punya keripik dia tu, tak beli-beli, tengok saja. 100 orang tengok, 100 orang tak beli. Jadi saya akan cakap, Makcik Kia invest sikit untuk betulkan packaging. Sebab apa? Conversion. Kadang-kadang produk tu sendiri macam cawan ni, mungkin saya kena ubah colour dia sikit, dia punya packaging sikit lah. Makcik Kia letak keripik antara bangsa ke something lah.
ataupun mungkin apa yang boleh improve conversion, nak convert dia tu. Kena fikir kat situ. Adakah sebenarnya Makcik Kia letak meja kosong, tak ada banting pun kan? Banting letaklah sikit banting. Ataupun adakah Makcik Kia jadi kat situ kita kena fikir. Kadang saya rasa sedih bila saya lalu naik kereta, saya tengok ada orang berniaga yang jenis buka gerai-gerai apa tu, yang pacak kemah tu, tapi langsung tak ada satu signboard ataupun satu banner banting ke apa yang dia jual. Saya tak faham macam mana dia boleh buat macam tu, sebab dia expect apa? Orang buat kereta, contoh kita buat kereta, jual apa benda dia jual ni, dah dekat macam lah, otak-otak, form terlepas. Itulah conversion. Macam mana kita nak buat sebelum dia sampai kedai kita tu, sebelum dia sampai tu kan, ni kedai kita, sebelum dia sampai dia dah mula terfikir, by the time dia depan kedai kita, dia parking kereta. Itu skill conversion. Jadi budak yang nama dia Makcik Kia, contohlah budak pula kan, Makcik Kia tadi tu, katalah dia bukan Makcik Kia jadi budak, astagfirullahalazim. So contohlah kan, Makcik Kia buka gerai pula, dan kenapa tak ada orang berhenti dek, lalu kereta ramai apa semua tapi tak ada seorang berhenti. Okay Makcik Kia, apa kata kita improve Makcik Kia punya gerai tu, dia punya look and feel dia. Makcik Kia letak banyak sikit ni, nampak macam cacah macam apa, kadang-kadang balang tu biar nampak banyak. Ni saya share true story. Saya pernah buka kedai nasi ayam bakar bersama kawan saya berpartner dengan dia. Ini masih dalam point conversion kan? Kita sedang mencari menerangkan tentang point conversion tadi tu. Okey. Betul. Sebab tadi Makcik Kia ada sale 3,000, saya nak bantu dia sale 10,000 pula. Jadi biasanya conversion yang paling penting, yang mana contoh macam saya punya actual situasi, kita buka gerai nasi ayam bakar, tapi gerai tu tak ada banting, tak ada banner langsung. Letak pacak macam tu je. Kemudian pada hari yang seterusnya, setelah seminggu, 2 minggu macam tu, saya order banting jenis yang tak ingat dunia punya. Tepi, kiri, kanan, belakang, komplit banting ayam bakar dengan gambar ayam semua. Pada hari yang sama, saya pacak je banting tu, sale double. Semudah tu je. Nak kata sebenarnya orang tak berhenti kat gerai tu sebab tak tahu. Itulah conversion. Maksudnya Makcik Kia dia akan seterusnya adalah macam mana dia nak packagingkan benda tu. And then last sekali adalah database lah. Point nombor 3, bila dia dah bagi traffic, dia dah bagi conversion, the last part adalah database. Orang yang dah beli dengan Makcik Kia tadi tu, Makcik Kia simpan tak nombor telefon dia? Simpan tak dia? Kalau Makcik Kia simpan nombor telefon dia kan senang, Makcik Kia boleh repeat sale dengan dia. Jadi usahawan ni kalau dia boleh dapat 3 benda ni pada awal dia buat bisnes, dia akan lalui fasa 15,000 yang pertama. Dia dapat je sale antara 10,000 15,000, then arahan seterusnya you dah kena start replace diri you. At least you bukan yang buat operation ataupun you kena buat sale, tapi somehow you kena ada team lah. Ada team. Sebab ada setengah usahawan dia berniaga pasar malam 20 tahun niaga pasar malam, tapi buat sale 10,000 15,000 cukup lah macam ni. Jadi dia pun berada dalam comfort zone. Kita panggil sebagai fasa plateau. Plateau ni maksudnya maintain dan menjunam ke bawah. Slow. Jadi kadang-kadang siapa tak faham dengan usahawan ni. Yelah, dah 10,000 tu banyak juga kan. Tapi takkan stop hanya pada 10,000. Takkan selama-lamanya kita nak kena berumpas pagi, petang, siang, malam. Sedangkan niat asal buat bisnes adalah nak ada masa dengan family contohnya. Jadi the next level yang you kena ada adalah you kena ada formulation phase. You kena ada team. You kena buat hiring sikit. Biasanya fasa hiring seterusnya adalah you kena hire antara 2 orang ke 4 orang biasanya. Biasanya 2 orang lah paling sikit. Kalau you buat 15,000, you boleh hire 2 orang. Contohnya, bila you hire 2 orang, you akan pergi kepada shilling yang seterusnya. Biasanya shilling seterusnya adalah 30,000 yang saya nampak. Dekat situ pula you akan tambah team jadi 4 orang ke 6 orang. Dan you akan hit shilling yang seterusnya adalah pada sekitar 50,000, dan you punya cabaran pula adalah you nak create leader dalam team you. Bila you hit 100,000, you nak create leader di bawah you yang boleh guide orang bawah you. Dia dah level structure tu dah ada 3 level dah. And then bila you dah hit level 150,000 something like that, you dah kena ada head of department. Team you maybe dah sekitar 15 orang, 10 orang. Jadi biasanya lah bila kita dah lebih daripada fasa 100,000 dan ke atas, the only thing yang akan grow company tu, kalau saya bagi satu jawapan mudah, adalah culture yang betul. Sebab kalau kita dah tak boleh handle orang bawahan, sebab kita dah ada leader bawah kita, leader yang salah akan bawa culture yang salah, menyebabkan orang bawah tu pun akan menyebabkan dia culture yang salah. Contohnya, mengumpat belakang, buang masa, datang kerja main game, itu semua culture yang tak betul. Jadi saya sebagai pemilik bisnes yang berada dalam sekitar 150-200k plus minus punya range yang kita tengah struggle sekarang ni untuk hit kita punya first 400k dalam bisnes, kita pun struggle benda yang sama. Jadi
It's the never ending process. Cuma satu soalan yang saya suka jawab. Usahawan kadang-kadang dia rasa cukup lah tu buat bisnes, buat apa nak kejar duit banyak-banyak. Saya menyampah betul dengan jawapan macam tu. Sebab itu adalah jawapan orang yang pasrah, orang yang comfort zone, orang yang tak nak cabar diri dia. Dia anggap cukup lah 10k. Kita tak nak kejar dunia, nak kejar akhirat. Come on. Yeah. Islam pun suruh kita jadi kaya. Islam pun suruh kita sentiasa ubah nasib kita. Jadi imagine kalau you boleh ada 100k sales, you boleh hire 10 orang, peluang pekerjaannya boleh wujudkan. Jadi saya somehow nak memberitahu kepada usahawan yang semakin kita membesar dalam company, actually semakin kita free dan semakin kita tak busy sebenarnya. Sebab kadang-kadang dia ingat, dia orang tu semua yang kaya-kaya ni semua kejar dunia. Dia orang ni semua busy, tak ada masa dengan family. Siapa tahu? Mana kau orang tahu? Contohlah kan, kalau saya tanya kau tanya ke orang yang jutawan tu, sebenarnya dia ada banyak masa tapi dia pilih untuk push diri dia everyday. Jadi somehow kita, bila kita tak ada duit, kita menghukum orang yang kaya. Bila orang yang kaya pula banyak duit, boleh jadi dia merendah dan menghukum pula orang yang miskin. Jadi sentiasa take it positif dan jangan menghukum lah kan. Budaya social media sangat jangan menghukum. Jadi bagi saya, berbalik kepada situasi tadi, itulah nasihat saya kepada Makcik Kiah tadi tu. Bila dia datang berjumpa dengan Venia, kita akan tanya berapa target sales you dan dekat mana you start. Dan daripada itu saya akan mula berpegang kepada 3 masalah utama setiap bisnes dalam sales and marketing, iaitu masalah traffic ke, masalah conversion ke, masalah database. Kita fix benda tu, dia akan pergi sale 15 ke 30 ribu. Next 30 ribu you akan hadapi masalah leadership pula. Leadership adalah untuk first layer. Then you akan hit 100k. 100k you akan ada masalah culture pula. Then you akan hit 200k. Then masalah business model pula. There is a never ending process yang kalau kita boleh formulakan benda tu, saya percaya insyaAllah benda ni akan bagi clarity kepada semua usahawan kat luar sana. Masya Allah, sangat jelas Adib. Dan kalau boleh saya nak jemput semua yang terus setia bersama-sama kami untuk follow Venia Marketing di Instagram. Hari ni dia orang ada post maklumat yang sangat menarik. Dia tunjuk mereka menunjukkan success story syarikat-syarikat yang telah mereka bantu dari beberapa industri, beberapa niche. Ada niche wakaf, ada niche ada beberapa niche lah yang korang kena tengok sendiri di Instagram Venia Marketing. Dan insyaAllah saya sendiri nampak Venia Marketing punya usaha untuk berkongsi melalui Instagram pun dah mula meningkat. Ada kita pun tengah tambah tim. Sebelum ni tak cukup masa nak buat. Sampai tertinggal-tinggal insyaAllah kali ni lebih agresif lah. Tahu, Masya Allah. Dan memang sesuai sangat sekarang sebab apa yang Venia marketing lalu yang saya tahu daripada perkongsian Adib, Masya Allah semua tu boleh menjadi apa orang kata tadilah yang 3 saat antara manfaat yang 3 saat itulah, satu nasihat yang baik, satu wisdom hikmah yang baik boleh bantu ramai orang menyelamatkan apa orang kata kerugian bertahun-tahun sekian banyak ringgit lah, Masya Allah. Adib, ini walaupun kita one to one, Adib rasa macam tak cukup. Dah sejam lebih kita bersama Adib. Astaghfirullahalazim. Mungkin kita kena buat bootcamp 3 hari. Kita kena buat, yes betul, setuju. Saya sangat setuju. InsyaAllah. Funny you should say that. Memang dia punya apa orang kata kesinambungan dia memang kita kena jumpa dia. Dengan semua yang sedang menonton ni, InsyaAllah terus follow kami di Ungu Network dan juga Dar Media TV. Masya Allah, kami sangat bersyukur dapat apa orang kata partner manifestasinya adalah Dar Media TV. Mereka juga adalah satu pasukan yang sangat luar biasa. Terbitan mereka memang apa orang kata menjadi permintaan tinggi daripada ramai, insya-Allah. Dan kalau kita boleh Dip simpulkan kita punya sesi one to one malam ni, Adib, ada apa-apa lagi yang Adib ingin kongsikan kepada semua yang menonton, insyaAllah? Kalau saya ingin mensimpulkan lah untuk tahun 2021 ni, saya nak bagi satu vocabulary Mak Saleh lah sikit lah kan. Mungkin Cik Iwan boleh mengislamikkan dia balik. Adalah di saat semua orang sedang bermain defensif pada tahun 2021, semua orang tak nak spend duit. Semua orang kalau boleh tak payahlah nak tambah-tambah tim, tak payahlah nak buat bisnes. Kita kena stopkan kita punya spending. Di saat semua orang bermain defensif, kami pilih untuk main offensif. And sometimes offense is the best defense.
Jadi cuba fikir-fikir balik, adakah kita sebenarnya mengalah terlampau awal dengan COVID-19 ni? Adakah kita sebenarnya yang buatkan diri kita kalah dengan COVID-19 dengan cabaran sekarang? Kita bermain defense, sebab tu kita tak grow. Tapi bila you start switch je you punya mindset, percaya dengan rezeki tu, percaya dengan niat yang betul, insya-Allah Allah akan bantu kita, akan jentik hati kita, akan lorongkan kita untuk kita nak bermain offense. Offensive ni adalah you kena be aggressive, bukannya takut. Jangan hidup dalam ketakutan COVID ni bila akhir zaman ke tak. Itu adalah macam mana kita beribadah macam esok kita akan mati kan, tapi hidup seperti hidup 1000 tahun lah, macam tu. Maksudnya kita kena ada long term planning, short term planning, mid term planning, dan saya punya one liner is fikir balik, silap-silap, offense is the best defense, dan mulakan tahun 2021 ni dengan pergerakan luar biasa. Jangan takut usahawan, insya-Allah kita ada Allah dan kita ada iman untuk pandu kita ke hadapan, insya-Allah. Masya-Allah. Adib, kalau saya boleh kongsikan Adib, apa yang Adib cakap tu memang jelas dilakukan oleh pemimpin Majlis Ta'lim Darul Murtada, Al-Fadhil Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Sebelum COVID memang banyak usaha Habib dan juga tim Dar Media untuk menyajikan konten-konten kepada semua offline dan online. Tapi bila bila kita masuk PKP yang pertama, kalau semua yang boleh menonton boleh tengok balik, boleh scroll balik ke belakang, anda pasti akan lihat jumlah konten daripada Habib Ali, daripada Dar Media meningkat. Wow. They went on the offensive, Adib. Dan tepat sekali dengan apa yang Adib cakap tadi. Masya-Allah, luar biasa perkongsian Adib pada malam ini. Saya setuju dengan komen-komen yang menonton tadi, memang sharing yang sangat luar biasa. Terima kasih Adib. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada seluruh keluarga Benia Marketing, insya-Allah. Sama-sama. Thank you for inviting. Barakallahu fikum, dan mohon doa Adib insya-Allah supaya dan sokongan Adib insya-Allah supaya tim Ungu Network dan juga Dar Media TV dapat terus berusaha untuk menerbitkan rancangan macam ni, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Jadi I think that's it Adib, duduk podcast one to one. I think this is a good sekejap je nak habis dah. It's a good motivation for me. I'm glad that you are the first guest for Duduk One to One. I'm very motivated. InsyaAllah I will talk more with my team untuk kita terus buat Duduk One to One ni, insyaAllah. So thank you so much Adib. Terima kasih kepada semua daripada kami Ungu Network dan juga Dar Media TV. Boleh tonton semua episod yang lepas di YouTube Ungu Network dan juga Facebook page Ungu Network. Dan boleh juga layari website kami di ungu.net, dan juga jangan lepas peluang untuk layari laman web Dar Media TV, dan follow kami semualah, Ungu Network, Dar Media TV di Instagram, Facebook dan juga YouTube. Adib, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu, kalau dibelenggu buntu, tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang, mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang sakapan pakar bidang. Biar kata bersilang, pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang.